140 ni adalah investment property. Apakah yang dimaksudkan dengan investment property? Dia adalah dua benda ni je. Dan kebiasaannya dia adalah dalam kebiasaannya kamu akan anggap benda ni adalah dalam PPE, property, plant and equipment. Biasanya kamu akan recognize land and building ni dalam PPE. Betul kan? PPE 116. Okey, tapi ada ketika dia akan jadi investment property. So, apa syarat-syarat dia? So, dia adalah syarat-syarat dia sebelum kita nak recognize dia sebagai MFRS 140 ni. Okey. Kalau kita tengok balik, dia kata syarat-syarat yang kita nak recognize dia sebagai investment property ni adalah, maksudnya dia punya karakteristik dia adalah, yang pertama sekali adalah land yang mana kamu held for long term capital appreciation rather than for short term sales in the ordinary course of business. Contohnya macam ni. Kamu beli tanah tu, ini kalau kata untuk land lah. Okay. Kamu beli tanah, kemudian kamu punya target kamu nak simpan tanah tu long term. Sebab kita tahu land ni biasanya dia punya future value dia makin lama makin tinggi. So kalau dia target yang ni, ini dia boleh masuk dalam investment property. Faham tak? Sebab tu dia kata long term capital appreciation. Capital appreciation ni maksudnya dia punya value dia akan semakin meningkat. Itu kita panggil capital appreciation. Kalau kata value dia menurun, contohnya macam kamu beli mesin, itu adalah dipanggil capital depreciation. Appreciation ni maksudnya dia punya nilai dia meningkat. Appreciation. Kalau nilai dia biasanya menurun, itu kita panggil capital depreciation. So kena faham dua istilah ni. Okay, and then dia kata lagi satu, land held for currently undetermined future use. Maksudnya tanah tu kita miliki dan kita tak tahu lagi nak buat apa lagi tanah tu. Faham tak? Faham tak? So kalau kata kita tak tahu lagi buat apa, so dia boleh classify bawah MFRS 140. Tapi kalau kata land tu dia tengah nak cari, dia tengah aktif program untuk dia nak jual, itu dah masuk dalam yang kita belajar itu, MFRS 5, held for sale tu. Kemudian untuk held for sale dia adalah ciri-ciri dia. Okey, dua ni adalah untuk land. Okey, kita lebih kepada fokus kita adalah lebih kepada building sebenarnya. Okey, apakah yang dimasukkan dengan MFRS 140 kalau kata building? A building owned by entity, dimiliki oleh entity and lease out. Lease out maksudnya disewakan under one or more operating lease. Faham tak? Maksudnya disewakan kepada orang luar. Itu maksudnya. Okay. Ataupun dia kata a building that vacant, ataupun kita panggil bangunan yang kosong, dia nak lease out. Maksudnya dia ada planning untuk dia nak lease out under one or more operating lease. One or more operating lease maksudnya banyaklah dia nak sewakan. Katakan building tu besar, katakan dia ada 10 tingkat, katakan more than 50% macam tu dia memang nak sewakan. Dia adalah nanti kita tengok macam mana cara kita nak recognize. Okay, clear untuk 44 ni. Kalau dia tanya apa classification under MFRS 140, ni lah. Land ada 2, building ada 2. Okay. Sir. Je. Apa beza C dengan D tu? C dengan D ni, dia dah sewakan. Faham tak? Dia dah sewakan. Yang D ni dia kata, walaupun dia baru kosong, dia tak sewakan lagi. Kadang-kadang ada orang tanya, bila kita nak recognize? Adakah orang tu dah sewa ataupun bangunan tu dah start kosong ataupun dia macam mana, time bila? Yang C ni maksudnya dia kata a building owned by entity and lease out. Lease out ni maksudnya dia dah sewakan. Faham tak? Yang D ni adalah kalaulah katakan building tu baru dikosongkan dan dia memang ada planning untuk dia nak sewakan. So baru planning pun dia dianggap sebagai investment property.
Maksudnya tak semestinya nak kena cari penyewa dulu, kena fullkan dulu baru nak kita recognize. Clear? Clear. Thank you, sir. Okay, dia ada beberapa isu yang mana kita ada kat sini. Isu dia adalah the main income from land and building is from rental. Isu yang pertama adalah dia kata when and building can be, dia kata bila land and building ni can be recognized under 116 ataupun 140. Dia kata it is important to identify the following issues. Dia ada isu-isu dia. Berkaitan dengan ni. Kadang-kadang kita recognize sebagai 116. Kadang-kadang kita recognize sebagai 140. Okay, so kat sini kita tengok. The main income from the land and building is from rental. Okay, contoh dia kata kat sini when business provides ancillary services and charge to tenants besides the rental. And then it is important to determine whether the income for ancillary ni apa ni? Awak maksud Saya malah nak cari dia punya kamus. Ancillary ni apa maksud Services ni apa ni? Dia service ni tu. Sampingan. Sampingan Oh, okey. Dia anggap macam income sampingan untuk company lah macam tu. Ada yang kata macam ni lah. Okey. Dia kata kat sini, if rental income from lease is more significant than income from kita panggil ancillary service, the land and building can be classified as a investment property. Okey. Kita tengok contoh dia. Dia kata, Semling Berhad ni dia kata dia ada hotel property. Okay. Hotel is a lease out to Holiday Inn International under 10 years operating lease. Maksudnya disewakan kepada Holiday Inn ni International. Okay. Selama 10 tahun. Okay. Dalam lease agreement dia kata Semling ni dia kata dia akan receive yearly lease payment of 25 million. Faham tak? Dia kata dia terima kita panggil lease ni daripada Holiday Inn International ni adalah sebanyak 25 juta. For 10 years plus. And then 10 year plus dia kata diorang akan minta 5% ni. Apa kita panggil ancillary services. Maksudnya dia akan ambil 5% commission lah daripada revenue yang daripada hotel tersebut. Katakan Holiday Inn International ni dia run business dia, katakan dia dapat sales dia 1 juta. So maksudnya Semling ni akan dapat 5% daripada revenue tu. Dia minta macam tu commission. Okay. Tapi dia kata sini, dia kata Semling, they estimate that the cash flow from its 5% of the room revenue to be about 2 million per year. Maksudnya dia target, dia buat estimation that Semling ni akan dapat commission tu lebih kurang dalam 2 juta setahun. Ini adalah yang pendapatan sampingan dia. Tapi ini adalah yang dia lease out tu. Bangunan yang disewakan kepada Holiday Inn ni, dia dapat 25 juta. Okay, so sekarang ni kita nak tengok sama ada macam mana. Okay, dia kata in this case, dia kata Semling shall apply its judgment to determine whether the criteria of for IP are met ataupun tidak. Okay, based on given the facts, okay, dia kata berdasarkan kes yang dekat atas ni, dia kata Semling may conclude that the stream of cash flow is more of rental cash flow rather than revenue revenue cash flow. Maksudnya dia dapat setahun 25 juta daripada dia lease out. Tapi dia dapat kita panggil commission yang daripada tu cuma 2 juta je. Kalau tengok balik,
nilai yang dia dapat daripada lease out adalah more significant, lebih lagi. Faham tak? So dalam kes ni kita boleh anggap, kita boleh classified yang hotel tadi, property tu tadi adalah bawa investment property. Faham tak? Faham tak? Clear tak? Sir, so kiranya kalau ancillary service tu lagi kecil daripada leasing income tu baru boleh classify as IP. Ya. Dia kecil tu dia kata more significant. Kalau nak ikut kan, ini based on judgement kamu. Kalau nak kira balik 2 juta daripada 25, dia lebih kurang 10% dia. 10% dia daripada ni, so sikit lah. So memang kita kata dia significant lah ni. Dia lebih besar. Faham tak? Kalau kata 50-50 yang tu nanti kita tengok balik macam mana. Tapi ini memang besar sangat range dia. Yang hasil yang dia dapat daripada dia sewakan, daripada commission yang dia dapat, hasil sewa lagi tinggi. So dia sewakan tu adalah investment property. So kita boleh recognize the whole building as an investment property. Faham? Okay, itu masalah yang pertama. Dia kata isu yang pertama lah. Dia ada side income lah kita panggil. Dia ada side income daripada building ni. Instead of rental. Rental tu utama. Tapi dia ada lagi yang dia makan kat tepi tu. Tu cerita dia. Okay. Nombor 2 adalah the building is partly used for administrative purposes and partly leased out to the third party. Ni dia kata sebahagian digunakan untuk administrative purposes. Okay, saya tanya kamu. Kalaulah katakan, contoh kalaulah katakan building tu digunakan for administrative purposes, dia dalam MFRS mana? Dalam MFRS mana satu? Kalau bangunan tu digunakan for administrative purposes. So yang ni karakteristik yang mana? Ui, tak ada orang nak jawab ke? Kejap. PPE. PPE lah. Kan salah satu syarat untuk yang PPE kita belajar itu adalah any asset held for use in administrative, salah satu je. So kalau dikata dia for administrative, dia adalah PPE 116. Tapi masalah kat sini adalah sebahagian digunakan untuk diguna, sebahagian lagi digunakan untuk disewakan kepada orang lain. So sekarang ni macam mana nak settle masalah ni? Okay. Okay. Kat sini apa yang kita boleh buat adalah the cost incurred shall be classified accordingly to PPE for partly used as administrative purposes, dan sebahagian lagi kita boleh rekod dia sebagai investment property. Maksudnya kita boleh buat half-half. Faham tak? Contohnya macam dia bagi sini. SPK Berhad, dia ada 10 story building, maksudnya ada 10 tingkat bangunan, yang mana dia kata 4 tingkat dia gunakan untuk for administrative purposes, and then lagi 6 tingkat dia lease out to tenant. Faham tak? Dia sewakan kepada orang luar. Okay. This cost of property is 200 million. Maksudnya total 10 tingkat tu 10 juta. So, macam mana kamu nak buat accounting treatment untuk ni lah pasal benda ni? Kita nak record kat mana? So, in this case, disebabkan dia punya quite balance jugalah, maksudnya kalau tengok ni percentage dia lebih kurang dalam 60-40. Faham tak? Dia lebih kurang macam 60-40. So kalau kata yang ni kita boleh pecahkan dia.
So for example dia kata in this case SPK dia akan recognize empat tingkat yang building tadi, property tadi adalah sebagai PPE. Remaining lagi 6 tingkat dia akan classified sebagai investment property. Faham tak? Faham. SPPE sudah. Okay. So dia buat dia punya allocation di sini 40% daripada 200 juta dapat 80. So 80 juta record dia sebagai PPE. Ni. Another 60% daripada 200 juta tu dia record sebagai investment property. So dia boleh macam ni juga. Bila kamu kerja dalam company besar-besar biasanya memang selalunya akan ada isu benda ni. Memang akan ada isu. Dia ada bangunan besar, contohnya macam Petronas. Kalau kamu tengok yang KLCC tu, Petronas kan. Ada yang digunakan, ada yang disewakan kepada orang luar. So benda ni lah. Okay. Kemudian example nombor 3. Okay. DBL Berhad dia kata di sini saya share link baru Saya share link baru sekejap. Tinggal sebentar. Okay, sir.